Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okey, baik. Hari ni, cikgu nak sambung bab 6 tu, pergerakan dan pertumbuhan manusia. Okey, otot ni dia mengecut, dia mengendur. Otot ni mengecut, mengendur, mengecut, mengendur. Itu je lah pekerjaan otot ni. Otot tak ada kerja lain. Dia tak buat burger ke, dia tak main TikTok ke. Dia mengecut, mengendur. Mengecut, mengendur. Jadi pengecutan dan pengenduran otot akan menghasilkan pergerakan. Pasang otot yang bertindak secara berlawanan dikenali sebagai otot berantagonis. Otot kita ni dia bergerak secara berlawanan, ya. Jadi pergerakan ini kita panggil sebagai otot berantagonis. Dia macam ceritalah drama. Ada hero, ada orang jahat. Itu watak berlawanan. Ada hero, watak hero, orang jahat tu watak antagonis, dia berlawan. Pergerakan otot-otot ini membolehkan manusia boleh melompat, berenang, berjalan, merangkak. Lagi apa lagi? Berlari dan mengangkat barang. Banyaklah lagi sebenarnya. Banyak lagi contoh-contoh aktiviti yang melibatkan otot. Okey, sampai sini boleh? Otot ni kerja dia apa? Mengecut, mengendur. Mengecut, mengendur. Mengecut, mengendur lalu menghasilkan pergerakan. Contoh pergerakan apa dia? Melompat, berenang, berjalan. Okey. Ketika kamu membengkokkan lengan, cuba masing-masing semua bengkok lengan. Cuma bengkok lengan sekejap. Okey, masing-masing bengkok lengan. Okey, yang atas tu, yang bahagian atas tu. Nampak tak cikgu warnakan yang atas ni? Yang kau kata muscle. Nampak muscle tu. Itu nama dia. Tahu tak nama dia? Nama dia otot bicep. Bicep. Otot biceps. Kat bawah. Cuba rasa lengan, bawah lengan kamu tu pun ada otot. Nama ototnya adalah otot tricep. Ni, yang bawah ni nama dia tricep. Yang atas ni nama dia bicep. Boleh ingat tak? Bicep, tricep. Bicep atas, tricep bawah. Boleh ingat tak? Boleh. Okey. Waktu kamu membengkok lengan, bicep mengecut. Manakala tricep mengendur. Okey. Waktu kamu bengkok lengan, bicep kecut. Tricep kendur, kecut kendur, kecut kendur. Bengkok lengan, kecut kendur, kecut kendur. Okey. Bila kamu luruskan semula lengan, otot ni dia tak berubah nama lah. Dia tak berubah nama sebab bicep ni memang duduk di atas dan tricep ni memang duduk di bawah. Tapi dia terbalik lah pula. Bila kita meluruskan lengan, bicep mengendur, tricep mengecut. Boleh tak? Jadi kena tahu nama otot yang duduk di atas dan nama otot yang duduk di bawah. Okey, pergerakan antagonis otot untuk membengkok dan meluruskan lengan. Itulah antagonis ni, ada satu mengecut, ada satu mengendur. Dia antagonis satu, dia tidak dua-dua mengecut dan tidak dua-dua mengendur dalam masa yang sama. Dia antagonis berlawanan. Okey, agak sampai sini boleh lah ya? Boleh tak boleh? Boleh. Okey, lepas tu kita tengok apa pula masuk sendi. Sendi. Sendi ialah tempat pertemuan dua atau lebih tulang. So tulang ni dia bertemu di sendi. Okay. Sendi yang membenarkan anggota bergerak dinamakan sendi bergerak. Contoh sendi engsel pada siku. Kan siku kamu tu, cuba tengok siku kamu tu kan boleh bergerak tu tulang-tulang tu. Okey. Sendi yang tidak membenarkan bahagian anggota bergerak, tidak membenarkan anggota bergerak dinamakan sendi tak bergerak. Contoh sendi pada tengkorak. Okey, sekarang ni kita tengok pula contoh sendi bergerak ataupun kita panggil dia sebagai sendi engsel. Okey, cuba tengok ni banyaknya. Ya, kamu kena tahu banyak perkara.
Okey, kita tengok A dulu. Tadi dah belajar dah. A tu apa? A tu apa? Tadi dah belajar dah tadi. Ya. Bicep. Otot bicep. Okey, tadi pun dah belajar otot tricep. So, otot tricep dia duduk dekat mana? Dekat mana? Dekat B ke, D ke, F ke, G ke, C ke, E? Dekat bawah. Bawah tu kat mana? B. So, otot tricep. Bawah mana? Bawah meja ke? Kan ada. Okey. Okey, sampai situ dah lepas dah lulus dah. Okey, lepas tu nak tahu benda pula D, T, E, F, G. Okey, mula-mula tengok D dulu. D ni otot. Ni otot. Okey, yang cikgu bulatkan otot. Yang ini tulang. Okey, D ni dia menghubungkan otot dengan tulang. So, nama dia tendon. Nama dia tendon. Macam mana cara nak ingat? T ni tulang. O ni otot. Dia menggabungkan otot dan tulang. Berapa sama dengan tu? Nak buat sambung lah tu. Tambah, sambung. Faham tak? Tendon ni dia menghubungkan otot dengan tulang. Tu fungsi tendon. Okey, settle D. Okey, C pula kita nampak benda apa tu C tu? C tu kita nampak tulang dengan tulang. Dia sambungkan tulang dengan tulang. Siapakah dia? Nama dia adalah ligamen. Ligamen. Macam mana nak ingat? Ingat L. Lang. Tulang. Ada L. Tulang dengan tulang. Boleh tak? Ligamen tulang dengan tulang. Okey, lepas itu E. E ni apa? E ni lah tadi sendi. Sendi ni maksudnya tempat pertemuan dua atau lebih tulang. Tulang ni dengan tulang ni dengan tulang ni dia bertemu. Tulang A dengan tulang B dengan tulang C dia bertemu. Tempat pertemuan tulang-tulang nama dia sendi. Dan akhir sekali F dengan G ni yang kamu dah belajar sebelum cuti sekolah hari tu. Kamu belajar tulang tangan kan? Okey, tulang tangan yang berada di atas nama dia radius. Dan yang di bawah ni nama dia ulna. Ulna ni dia kecil sikit, dia tulang kecil tangan lah. Radia ni dia besar sikit. Radia duduk dekat atas, ulna duduk di bawah. Agaknya boleh ingat tak ni? Tak apa kan kita tengok. Okey, dah salin dah? Dah. Okey. Lepas tu kita tengok, ada lagi ni. Ada lagi contoh dekat lutut lah. Ni contoh dekat lutut. Kamu ni dah belajar macam nak jadi doktor kan? Belajar otot, belajar tulang, belajar tendon. Okey. A ni nama dia tulang lah. A ni tulang lah. A tu tulang. Okey, B. Kan nampak warna ini je. Ni apa ni? Nampak warna ni je. Sama tak macam ni? Apa nama ni? Otot. Otot. Okey, tak payahlah otot bicep ke tricep. Tricep tu dekat lengan. Ini cerita dekat contoh area lutut kan. Nama dia otot saja. Okey, lepas tu cuba tengok yang menyambungkan otot dengan tulang. Apa nama dia? Yang menyambungkan otot dengan tulang. Apa nama dia? Yang menyambungkan otot dengan tulang. Ada huruf O, ada huruf T. So tendon. Macam tu. Okey, lepas itu apa lagi? Okey, C ni. Cuba tengok C. C ni sebenarnya cecair. Cecair. Kalau orang tua-tua yang sakit lutut tu selalu doktor kata dah tak ada grease lah, dah tak ada. Tu sebenarnya nama dia cecair sinovial. Cecair sinovial. Cecair sinovial. Okey, dan D. D tu mana yang warna putih ni? Yang warna putih ni, D ni. Ya, yang warna putih ni. Nama dia, sekarang dah jadi warna biru dah. Ya. Tadi warna putih, sekarang dah jadi warna biru. Nama dia tulang rawan. Ya. Okey, beres. Okey, sambung seterusnya. Kita tengok bahagian dan fungsi. Tadi cikgu dah cerita secara
masa kita nak label lah. Sekarang ni cikgu nak kamu pula nyatakan kepada cikgu apa fungsi ligamen. Cepat. L, lang. L for lang. Dia sambungkan apa dengan apa? Okey, L kan, lang. Tulang maknanya tu dua tulang. So yang mana? Yang manakah perkataan yang ada menyambungkan dua tulang? Yang mana? Bawah sekali. Okey. Otot. Atas Otot. Atas sekali otot dengan tulang. Bukan. Ni menyambungkan otot dan kepada tulang. Apa dia? Otot tulang. Disambungkan otot dia dengan tulang. Apakah dia? Disambungkan otot dengan tulang. Tendon. Okey, dah dapat. Otot sebenarnya adalah tisu yang terdiri daripada gentian yang selari antara satu sama lain. Tu otot. Okey. Cecair sinovial adalah melicinkan. Dia macam grease dan rawan bertindak sebagai cushion dan pelindung sendi. Sendi, bukan seni. Okey, yang mana susah nak ingat ni? Tolonglah, janganlah susah nak ingat. Ingat ligamen, ingat L ni untuk tulang. Lang, tu ni maksudnya dua tulang. Menghubungkan dua tulang. Itu fungsi dia. Kalau tendon, tengok huruf pada tendon tu ada O maksudnya otot dan ada T untuk tulang. Dia sambung. Itu fungsi tendon. Ni cara nak ingat lah. Okey, lepas tu yang ni sebenarnya kamu boleh baca je. Cikgu pergi sepintas lalu je ya. Okey, jadi sebenarnya masalah berkaitan sendi dan otot dalam kehidupan seharian kita sebagai contoh sakit lutut ya, merupakan masalah yang sering dihadapi oleh golongan dewasa ya, terutama yang sudah berusia. Contohnya cuba tengok mak kita ke ayah kita atau nenek kita, tok kita kan, kadang sakit lutut, dia mengadu sakit lutut, terutama bila nak solat kan. Ni sebenarnya area di kawasan lutut tu contohnya tulang rawan ke ataupun cecair sinovial ke ya, sudah semakin berkurang. Okey, sakit lutut boleh disebabkan oleh kecederaan lutut. Nanti boleh bacalah kamu baca masalah teknikal seperti tempurung lutut terkeluar dari tempatnya. Nanti baca. Keradangan sendi. Okey. Antara simptom dan tanda yang boleh dikesan pada lutut yang sakit, kita boleh tengok lutut kita bengkak dan lebam, lutut terasa lemah dan kurang stabil, lutut berbunyi ketika berjalan atau ketika dibengkokkan. Cikgu yakin kamu yang muda-muda ni belum lagi menghadapi masalah sakit lutut. Tapi cuba kita tengok mak, ayah, atuk, nenek kita. Jadi bila kamu dengar mak, ayah, atuk, nenek cerita pasal sakit lutut, cikgu harap kamu fahamlah apa yang mereka maksudkan sebab kamu dah belajar pun pada hari ini bahawa inilah perkara yang menyebabkan ibu, ayah, atuk, nenek sakit lutut. Sukar untuk meluruskan kaki sepenuhnya, sukar untuk membengkokkan lutut, sukar untuk menaiki atau menuruni tangga. Sebab inilah area sinilah. Nampak ini yang sihat, ini yang tak sihat. Okey, so terdapat beberapa tips yang boleh membantu meredakan kesakitan lutut. Biasanya kalau orang atlet ni kan, biasa dia balut lutut lah. Kalau dia main bola ke, lutut dia tercedera ke, dia akan balut lutut dengan bandage. Boleh juga menggunakan ais untuk mengurangkan bengkak pada lutut. Kawal pemakanan kerana berat badan yang berlebihan boleh memberi kesan kepada lutut kita. Okey, sakit lutut boleh guna tongkat. Kita panggil sebagai alat bantuan. Pakai kasut yang sesuai. Biasanya siapa yang suka pakai kasut tinggi selalu pakai kasut tinggi, lama kelamaan dia akan memberi impak kepada lutut. Dan antara rawatan yang sering diberikan kepada pesakit lutut ialah suntikan, pembedahan, terapi fizikal ataupun fisioterapi dan juga pengambilan vitamin untuk sendi. Dia tulis 3, kat sini ada 4. Sebenarnya berapa? 4. Okey, boleh? Cikgu baca secara sepintas lalu sahaja.
Sebab hari ni cikgu nak sambung dua topik lah. Satu lagi cikgu nak sambung kepada pola pertumbuhan manusia. Pola tu maksudnya kita boleh tengok peringkat. Peringkat pertumbuhan manusia daripada bayi sampailah ke tua. Okey, pertumbuhan manusia ialah proses berlakunya perubahan. Ya. Dari segi apa? Dari segi saiz, berat, fungsi badan, jumlah bilangan sel dan juga bentuk tubuh. Ya, lahirnya kamu ke dunia ni, saiz kamu kecil je. Orang panggil besar tapak tangan, ibaratnya macam itulah. Besar tapak tangan tu, besar lengan lah kamu lahir. Sehinggalah usia kamu 16 tahun ni, saiz dah berubah, berat pun dah berubah, fungsi badan kamu pun dah berubah. Itu kita panggil pertumbuhan manusia. Ianya merupakan proses yang kekal. Yang kekal dan tidak berbalik. Okay. Peringkat pertumbuhan manusia ada 5. Okay, gambar yang pertama tu apa? Apa tu? Bayi. Okay, selepas bayi, jadi apa? Kanak-kanak. Kanak-kanak. Ada lagi kanak-kanak dalam ni. Okey, lepas tu jadi apa? Lepas kanak-kanak? Sekarang ni. Kamu remaja sekarang ni. Okey, lepas remaja? Dewasa dan last sekali adalah orang tua. Dan ini tidak berbalik. Orang tua tak akan jadi remaja semula. Ataupun orang tua pertumbuhannya tak akan jadi kanak-kanak semula. Okey, kita lihat peringkat bayi. Bayi ni antara umur 0 hingga 3 tahun. Buat catatan. 0 hingga 3 tahun. Bermula dari 0 hingga 3 tahun, bayi lelaki dan perempuan mempunyai pertumbuhan yang sama. Ya, sama. Baby lelaki dengan baby perempuan sama je. Contoh, puteri dengan starboy. Lahir pada tarikh yang sama, pertumbuhannya sama aja, tak ada beza. Okey, pertumbuhan bayi sangat pesat waktu ni. Sebab tu bayi ni nak nyusu aja kerana pembahagian sel berlaku dengan cepat. Keseimbangan makanan adalah penting bagi pertumbuhan yang seimbang. Kena cukup zat lah baby. Okay, sampai sini boleh? Boleh. Okay, lepas tu kita tengok kanak-kanak. Masa bila panggil kanak-kanak? Apabila berumur 4 hingga 12 tahun kita panggil kanak-kanak. Ya, kadar pertumbuhan tidaklah secepat pertumbuhan bayi. Kadar pertumbuhan kanak-kanak lelaki ketika ini adalah lebih cepat berbanding kanak-kanak perempuan. Dan ketika ini keseimbangan makanan adalah penting bagi pertumbuhan yang seimbang. Okey, itu kanak-kanak. Waktu kanak-kanak, lelaki lebih cepat membesar daripada perempuan. Okey, remaja pula. Remaja antara umur 13 hingga 20 tahun. Pada peringkat awal remaja, peringkat awal remaja ni umur 13 lah. 13 tahun hingga 15 tahun. Kedua-dua jantina mengalami pertumbuhan yang pesat. Sama naik orang lelaki dengan orang perempuan. Waktu remaja ni sama-sama naik bertumbuh dengan pesat. Remaja lelaki akan mengalami pertumbuhan yang perlahan berbanding perempuan. Memang pertumbuhan dia pesat, cuma nak cerita antara lelaki dan perempuan lebih pesat daripada lelaki. Waktu ni kalau kita tengok umur 13 tahun hingga 15 tahun, remaja perempuan dia lebih tinggi dan besar. Kamu tak ingat zaman dulu-dulu? Cuba ingat masa kamu form 1 dulu. Budak lelaki lah tu utamanya, kecil-kecil, katik-katik je, genik-genik je. Nak banding dengan remaja perempuan masa form 1, form 2 dah nampak tinggi dan besar dah ketika tu. Okey, dan waktu ini remaja perempuan juga mengalami perubahan ciri-ciri seks sekunder. Apa maksud seks sekunder tu? Dia ada seks primer, dia ada seks sekunder. Seks primer ni maksudnya organ seks lah. Organ seks kalau lelaki kita panggil apa? Organnya adalah zakar.
dan juga testis. Organ lah, organ seks lelaki. Kalau perempuan, ovari, rahim, faraj. Itu organ seks. Maksudnya seks primer adalah organnya. Kalau seks sekunder maksudnya ciri-ciri. Ciri-ciri ni macam mana? Kalau perempuan, bila dia dah mengalami perubahan ciri seks sekunder, dia ada buah dada, lepas tu dia ada pinggul, suaranya lebih nyaring, dah ada bulu-bulu, macam itulah. Kalau lelaki, suaranya jadi garau, dadanya jadi bidang, pun ada bulu-bulu, ayat kasar, ada bulu-bulu di sana dan di sini. Itu maksudnya ciri-ciri seks sekunder. Boleh faham tak? Boleh. Okey. Pada umur 16 hingga 18, kepesatan pertumbuhan remaja perempuan mula perlahan dan berhenti. Remaja lelaki terus mengalami pertumbuhan sehingga umur 18 hingga 20 tahun. Dan biasanya remaja lelaki lebih besar berbanding remaja perempuan. Okey, lepas itu dewasa pula antara umur 20 hingga 65 tahun. Ni dipanggil dewasa. Lelaki dewasa adalah lebih besar lah dan tinggi daripada perempuan dewasa. Keadaan ini berlaku kerana pertumbuhan lelaki adalah lebih lama. Pertumbuhan lelaki adalah lebih lama berbanding perempuan. Sebab tu dia lebih besar dan tinggi. Pada peringkat ini, pertumbuhan manusia adalah malar. Malar tu apa? Malar ni sama je. Dia tak ada meningkat, dia tak ada menurun. Malar ni sama je dan hampir sifar. Kecuali pada bahagian-bahagian tertentu. Okey, agaknya bahagian apa yang sentiasa bertumbuh? Potong, tumbuh balik. Potong, tumbuh balik. Benda apa? Rambut. Lagi? Kuku. Lagi tu? Kulit kulit. Adalah proses mitosis. Okey, dan tua berusia 65 tahun ke atas lah. Okey, pada peringkat ini pertumbuhan manusia hampir berhenti. Hampir berhenti sepenuhnya. Tubuh manusia mulai menyusut. Sebab tu kalau kita tengok atuk nenek makin lama makin kecil kita tengok. Menyusut, makin kecut kan. Dan mengecil. Mengecil. Bukan mengecut, mengecil. Di bahagian otot serta kulit. Kulit pun dah tak tegang, betul tak? Kulit pun mula mengering, lepas tu bila dah kering berkedut lah. Sebab hukum alamnya begitu. Okay, jadi ini adalah graf lengkung pertumbuhan manusia. Ini ketinggian. Label sama dengan cikgu. Ketinggian unit cm. Dan yang ini adalah umur. Unitnya adalah tahun. Okey, kita tengok. Cikgu label 0, 3, 13, 20, 65. Okey, 0 hingga 3. Peringkat apa? 0 hingga 3. Peringkat apa? Bayi. Okey, so label sini bayi. 3 hingga 13. 4 lah sebenarnya. 4 hingga apa? Lepas bayi. Lepas bayi kanak-kanak. Lepas kanak-kanak remaja. Lepas remaja. Dewasa dan last sekali adalah orang tua. Okey, yang kat sini pertumbuhan pesat. Cikgu tulis P pesat. Maksudnya pertumbuhan pesat di sini. Ini pertumbuhan perlahan. Okey, lepas tu dia pesat balik. Tengok graf pun dah tahu dia pesat. Nampak graf dia naik tu. Okey, dewasa pertumbuhan minimum. Dan akhir sekali pertumbuhan negatif. Tengok dia punya graf dah menurun tu kan. Pertumbuhan negatif. Kamu pernah tengok tak kanak-kanak yang mukanya seperti orang tua? Ni, nampak? Kanak-kanak ni tapi muka dia macam orang tua ya. Nama dia progeria. Okey? Okey, sambung. Corak pertumbuhan ini membentuk satu lengkung. Okey, kalau lengkung yang macam ni kita panggil lengkung apa? Sigmoid. Ingat lagi ke tidak? Sigmoid.
Okey, dan last sekali. Okey, pola pertumbuhan antara lelaki dan perempuan, kalau kita tengok yang putus-putus ni adalah perempuan, yang tak putus-putus ni adalah lelaki. Nampak tak ada perbezaannya di situ. Okey, pada peringkat bayi, pertumbuhan lelaki dan perempuan adalah sama ke berbeza? Sama. 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 Okey, bermula 4 tahun, lelaki ke perempuan yang membesar lebih cepat? Bermula 4 tahun. Cuba tengok graf tu. Yang lelaki kan? Yang tak putus-putus ni, dia ke atas tu. Okey. Pada umur 12 hingga 14 tahun, perempuan mengalami akhir balik lebih cepat daripada akhir balik lebih cepat dan membesar lebih cepat daripada lelaki. Dan selepas umur 14 tahun, lelaki mengalami pertumbuhan yang lebih besar. Akhir balik, tahu tak apa maksud akhir balik ni? Tahu tak maksud akhir balik? Tahu. Okey, dan cikgu pasti semuanya sudah akhir balik. Okey, ada apa-apa pertanyaan? Tak ada. Tak ada. Okey, terima kasih kerana join kelas cikgu pada petang ini. Ya. Okey, itu saja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih, Cikgu. Terima kasih, cikgu. Sama. Terima kasih, Cikgu. Sama.